Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita semula pada video kali ini, dan pada kali ini saya ingin menerangkan kepada anda cara untuk kita menggunakan fungsi if atau if function kat dalam Microsoft Excel ni. If ni akan terjadi jika kita ada dua pilihan untuk kita memilih sesuatu perkara. Maksudnya kat sini kalau kita nak dia ikut peraturan sekian-sekian, maka jawapannya akan ikut peraturan sekian-sekian. Kalau salah, maksudnya dia akan jadi salah lah. Itu teori dia lah. Tapi kalau cara kita aplikasikan, macam ni cara dia. Okey, sekarang ni kita nak tengok sama ada jualan kita pada bulan Julai ni tercapai target atau tidak. Sebab dekat sini kita nak ada automatic tulis bila jumlah jualan ni ikut condition ni sama ada lebih daripada 600 atau 400, dia akan tulis dekat sini sangat bagus atau gagal, macam tu. Kita masukkan formula if dekat sini. Lepas tu dia akan tanya kita logical test. Dia nak tahu apa yang kita nak. Macam tu. Sekarang kita nak bila 710 ni dah lebih daripada 400 ni, target kita bagus ni, kita nak bagi tahu dia bagus ataupun dia gagal. Tapi sebelum tu harus anda ingat, bila kita nak copy untuk nilai jualan yang dekat atas ni bagus ni, kita kena tekan F4 dekat keyboard. Kenapa F4? Kita tak nak bila kita tap to fill ni, untuk kita penuhkan autofill ni, dia akan tarik ke bawah sekali. Sebab bila kita nak nilai tu kat dalam kotak tu saja. Tak nak yang tiba-tiba dia akan drag ke tempat-tempat lain. Dia fix dia tetap tak akan bergerak. Macam tu. Jadi kita tekan F4 button dekat keyboard anda. Lepas tu bila dia betul, kita akan cakap dia bagus. Tekan bagus. Lepas tu kita tekan F4. Kita dah tekan A6 tadi ni, A6. Lepas tu kita tekan F4 dekat keyboard. Okey, lepas tu kalau salah, maksudnya kalau kurang daripada 400, dia akan jadi gagal. Kita tekan gagal. Lepas tu kita tekan F4. Lepas tu kita tutup kurungan. Kita tekan enter. Okey, nampak dekat sini rujukan kita atau target kita tercapai tak? Tercapai, bagus. Sebab dia dah lebih dari 400. Betul tak? 700 lebih 400. Jadi betul. Okey, kita tekan je lah dekat sini. Double click untuk automatic penuhkan. Okey, dekat sini kita tengok bagus, gagal. Gagal kita tengok semula. Betul tak dia gagal? Betul, sebab dia bawa RM400. Okey, itu dia contohnya. Tapi kita nak tengok semula dekat fungsi if tu. Dekat formula yang tertulis tu, bukan saja dekat sini. Kita boleh tengok dekat sini, dekat fx dekat atas ni, tempat masuk function ni. Kita tengok bila D15 lebih daripada B6 ni, lebih daripada RM400, bagus. Bagus, A6. Macam ni. Okey. Betul dah ni. Okey. Okey, itu sebenarnya cara pertama, iaitu kita tulis sendiri dekat sini. Okey, cara kedua, kita buang balik. Cara kedua, kita masukkan function dekat sini. Dekat insert function dekat sini. Okey, dekat sini dia ada suruh tulis apa formula yang kita nak cari. Kita contohlah kita nak cari if. Okay, kalau kita tengok bawah ni ada je if, tapi saya nak tunjuklah kepada anda contoh macam mana kita nak cari formula tu. Ni ada all. Tekan go. Tu ada keluar if. Okey, kita double click. Lepas tu logical test tadi kita buat balik. Tapi jangan lupa tekan F4 dekat sini. Dan ni pun F4. Okey, tekan OK. Nampak dia dah betul masuk. Kita cuma tekan autofill, kita tekan double click dekat sini. Betul tak? Bagus. Gagal dekat sini bawah 400. Gagal dekat sini bawah 400. Okey, kita tengok sini dekat kismis. Kenapa 400 ni dikira gagal? Sebab tadi kita punya logical operator tu, kita nak kata kalau ni lebih daripada ni, ni bukan lebih, ini sama dengan, jadi dia tetap gagal. Melainkan kalau RM401, barulah dia akan bagus. Macam tu. Melainkan kalau kita tukar dekat sini sama dengan D19 sama dengan B6, macam tu.
Dan sebenarnya untuk function if ni kita boleh gabungkan dengan fungsi AND dekat sini. Iaitu nanti kita akan masukkan gagal dan sangat bagus ni ada satu argument yang lain. Dia akan gabungkan. Jadi nak tahu macam mana, akan tengok video selepas ni saya akan kongsi. Okey, kalau anda nak tahu, sebenarnya dekat sini untuk value if true dengan value if false, kita boleh je tulis sendiri. Contohnya macam ni. Kita buang dulu value if true. Contohnya kita nak kalau lebih daripada 400, maksudnya dia bagus. Cara nak masukkan tulisan tu, kita masukkan satu pembuka kata, tulis bagus. Okay, lepas tu kita koma untuk false. Kalau salah, maksudnya dia gagal. Okay, kita tak perlu pun rujukan dekat atas ni. Sebab ni kita boleh tulis sendiri pun. Tapi kalau kita nak rujuk dekat atas pun tak ada masalah. Lepas tu kita tutup kurungan. Sekarang kalau ni lebih daripada 400, bagus. Kalau tak lebih 400, gagal. Nampak? Sama je. Cuma beza dia yang ni kita tulis sendirilah. Kalau kita tulis sendiri, nampak tak huruf B tu tak sama dengan huruf B dekat atas. Okay. Ni kalau kita dah ada tulis sendiri, jadi tak ada masalah kalau kita nak delete table dekat atas ni. Tapi kalau kita dah tulis ikut table kat atas ni, kalau kita delete nanti tak keluar lah. Ok, contohnya kita delete perkataan bagus ni. Bila kita delete, nampak tak dia berubah jadi kosong? Sama dengan gagal ni kita delete. Sebab dia berpandukan table kat atas. Tapi kalau bagus ni kita tulis sendiri dengan gagal ni, jadi dia tak akan automatic delete. Macam tu. Ok, kita undo. Ok, jadi boleh nampak dekat sini. Sebenarnya untuk function if tu boleh guna untuk tarikh. Contohnya dekat depan anda ni, kita nak buat satu projek tu, tarikh anggaran dia siap macam ni, sekian-sekian. Tapi tarikh siap lain pula. Kita nak tengok, kalau tarikh tu lebih daripada tarikh yang kita anggarkan, dia akan jadi usaha lagi. Ada note dekat sini. Tapi kalau kurang daripada tarikh anggaran kita siap, maksudnya target tercapai lah. Sebabnya kita sebelum tarikh anggaran siap, kita dah siap dulu. Kita masukkan je lah formula macam biasa. Sama dengan kita tulis if, kita ambil logical test dia, tarikh ni, tarikh siap ni, kalau dia lebih daripada tarikh anggaran ni, kita tekan koma. Lepas tu kalau dia lebih, maksudnya kita kena usaha lagi. Nampak? Kita tekan F4, jangan lupa. Lepas tu kita koma. Kalau salah, dia akan target tercapai. Tekan F4 juga. Maksudnya memang tak tercapai lah target sebab dah salah kan. Lepas tu kita tutup kurungan, tekan enter. Ni maksudnya apa? Usaha lagi. Bila usaha lagi, dia lebih lah daripada tarikh siap. Dah satu hal dah, tanda tak siap, nak buang yang besar kat mana. Macam tu. Lepas tu kita tekan je lah automatic fill, penuhkan. Macam ni, target tercapai. Target tercapai sebab apa? Dia kurang daripada tarikh siapnya projek kita. Target tercapai. Dia automatic juga sekiranya kita tukar tarikh. Contohnya dekat sini tarikh siap, kita buat lebih lah 1 hari bulan 7. Dah terus jadi usaha lagi sebab kita lambat siap. Tadi elok-elok dah siap dah. Contohnya macam tu. Dia bila kita ubah dekat sini, dia akan automatic berubah. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tekan button like dalam video ni dan subscribe channel saya untuk video-video menarik pada akan datang untuk perkongsian Microsoft Office dan lain-lain. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.